Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang, salam satu Malaysia. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam forum bertajuk Content Creator pada malam yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum pada zaman kini yang penuh dengan teknologi-teknologi moden, kepelbagaian teknologi moden yang digunakan untuk menjada pendapatan. Terdapat pelbagai medium yang digunakan bagi menjada pendapatan seperti YouTube, jual online macam Shopee, Lazada dan sebagainya lah. Instagram juga digunakan untuk berjual beli, macam sekarang ni TikTok pun ada dan sebagainya. Namun pelbagai unsur moral yang mendatangkan kebaikan dan keburukan kepada masyarakat kini yang kita perlulah fokuskan. Justru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ingin diselesaikan sesuai dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu content creator dan siapakah content creator sebenarnya. Persoalan ini kunci akal dalam membuatkan konten berfaedah bagi membantu masalah yang melanda pada masa kini. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita perkenalkan dengan tiga orang panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel pertama saudara Ahmad Fadzli bin Zazali. Seterusnya ahli panel kedua kita iaitu Muhammad Abadi bin Ahmad Romzi. Dan yang terakhir, saudari Nurul Anisah binti Zainal Abidin. Dan yang sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah jelaskan apa itu content creator dan pendapat tentang content creator yang terdapat di dalam media sosial pada hari ini. Okey. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertamanya terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, saudari Cik Ain Nabila. Beliau mengutarakan soalan yang berkaitan dengan content creator. Jadi sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan content creator tersebut? Baiklah. Content creator ni jika kita nak lihat pada bahasa mudahnya, mereka ni adalah individu ataupun secara kumpulan yang membuat ataupun dia orang akan buat satu konten, dia daripada tak kira daripada segi video, audio mahupun dari segi penulisan, kemudian mereka akan menyebarkan dan kemudian mereka akan menguploadkan ke media-media sosial mereka seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, IG tu Instagram tuan-tuan dan puan, dan YouTube, TikTok dan sebagainya. Jadi content creator ni dia kebiasaannya mereka ni akan mensasarkan kepada audiens ataupun penonton mereka. Andai kata saudari moderator kita nak menjadi seorang content creator, jadi beliau akan sasarkan, contohnya penonton beliau adalah di kalangan remaja. Maka beliau akan buat konten yang berkenaan atau mengenai jiwa-jiwa remaja ni. Contohnya konten gaming, konten gadget dan sebagainya. Jadi konten ni dia orang kata luas. Ada yang buat filem pendek, ada yang buat konten gadget, gaming, vlog dan sebagainya. Hatta kita sebagai yang pengguna media sosial ni, bila kita post gambar ataupun sebagainya di media sosial, kita juga dianggap sebagai content creator. Namun perbezaannya apakah itu content creator yang orang kata berjaya ataupun kreatif?
Baik, saya datangkan satu contoh antara content creator yang saya rasa berjaya. Seperti mana kita dapat lihat di TikTok, content creator bernama Irfan Khairi, saudara Irfan Khairi. Kita dapat lihat di dalam dia punya TikTok, kita dapat lihat kontennya berisi tips, pengalaman bagaimana dia berjaya daripada seorang peniaga kecil semasa dia remaja, sehingga sekarang beliau orang kata dah ada syarikat sendiri di luar negara, yakni di Dubai. Sangat berjaya. Jadi konten beliau sebagai content creator, beliau menceritakan tips bagaimana nak berjaya seperti beliau. Jadi ini antara content creator, antara content creator yang kita kata boleh jadi orang kata boleh jadi sebagai panduan bagi masyarakat, terutama di kalangan remaja, sebab kita tahu pada zaman sekarang ni remaja lebih banyak menghabiskan masa di media sosial. Jadi antara content creator lain saya boleh sebutkan seperti saudara Faris Zakaria, kalau tuan-tuan dan puan-puan kenal. Faris Zakaria dia ni atau nama gelarannya Solos. Beliau membuat satu konten gaming dan sangat memberi inspirasi kepada orang-orang muda terutamanya. Jadi ini adalah serba sedikit apakah itu sebenarnya content creator. Jadi insyaAllah itu saja daripada saya untuk hari ini. Baik, terima kasih kepada panel pertama kita atas penjelasan dan pandangan yang amat bernaslah sebentar tadi. Sekarang terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya terdapat pelbagai sudut pandangan dan fahaman yang berlainan lah antara masyarakat itu. Ada yang memandang positif, ada juga yang memandang negatif lah tentang content creator ni, di mana ada setengah tu memandang perkara tersebut tidak memberi apa-apa faedah. Ada juga yang memandang kepada itu sebagai inspirasi. Jadi justru itu saya ingin bertanyalah seterusnya pada panel kedua kita, apakah cabaran menjadi content creator? Okey, terima kasih saudari moderator kita yang cantik. Okey, terima kasih. Okey, cabaran yang saya akan uraikan tentang cabaran. Cabaran yang dihadapi content creator antaranya lah mereka perlu bersiap sedia menerima kecaman masyarakat. Kerana pasti ada sebilangan yang sentiasa merasa tidak puas hati dengan mereka, seperti yang mempunyai hasad dengki kepada mereka setelah lebih-lebih lagi apabila sudah berjaya. Okey, seterusnya adalah content creator perlu mengeluarkan modal yang banyak jika peralatan seperti kamera, lagi mikrofon atau laptop dan sebagainya mengalami kerosakan ataupun tidak berfungsi dengan baik. Okey, selain itu mereka juga memerlukan capaian internet yang bagus ataupun kuat untuk mengupload video-video mereka ataupun membuat siaran langsung untuk konten-konten mereka. Cabaran yang berikut yang dihadapi oleh content creator ialah cabaran daripada segi masa. Masa mereka akan banyak dihabiskan dengan mengedit ataupun mengupdate video-video mereka di channel-channel mereka. Okey. Akhir sekali, mereka juga memerlukan usaha dan semangat yang berterusan serta jiwa yang kental untuk berada dalam industri selebriti seperti industri seperti ini. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada panel kedua kita atas lontaran kata tentang cabaran menjadi content creator. Sebentar tadi panel pertama kita ada menyatakan, panel kedua kita ada menyatakan kita perlulah sedia menerima kecaman, memerlukan modal yang besar lah untuk memulakan sesebuah bisnes kan, sebab kalau macam kita menjual macam YouTube apa semua tu, content creator tu pun kita berbisnes kan, memerlukan internet yang cukup lah. Pada zaman sekarang ni kan pelbagai kerja yang kita perlu buat menggunakan internet, betul? Dan kesabaran yang tinggi, bijak mengurus dan of course lah
jiwa yang kental dalam bidang industri. Jika dua orang panel kita tadi menerangkan dan memberi pandangan serta penjelasan sebagai content creator, pada masa kini seperti yang kita ketahui terdapat berbagai konten yang memberi kebaikan, galakan, contoh moral yang baik serta pelbagainya lah. Jadi contoh seperti YouTuber yang pada masa kini memberi konten yang seperti konten prank ke, konten yang banyak memberi pembaziran lah. Ada kali kita tengok ada setengah konten yang memberikan contoh-contoh yang kurang selesa lah bagi orang yang berumur ataupun bawah umur kan. Jadi di sini saya meminta pendapat panel ketiga kita dengan persoalan yang bawa kepada bagaimana menjadi kreator terbaik dan penyelesaian tentang konten sampah yang dipanggil. Teruskan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Ain Nabila. Okey, macam yang panel kita yang pertama cakap tadi, seperti kita tahu, konten saja bukannya sekadar YouTube, tapi skop konten ni meluas daripada segi sekarang ada platform-platform baru iaitu seperti TikTok, Bigo Live. Kadang ada setengah tu yang buat konten melalui Ome TV. So sekarang macam-macam lagi lah kan. Dan tapi terdapat juga pelbagai cara terbaik untuk content creator ni. Okey, antaranya adalah menentukan platform media sosial. Maksudnya dekat sini kita perlu ada target untuk macam mana target kita dekat siapa kita nak siarkan kita punya konten tu. Tumpuan kita pada siapa? Contohnya macam kalau kita kata nak kepada kanak-kanak, jadi platform apa yang perlu kita gunakan? Tak semua platform sesuai pada masa sekarang ni. Macam TikTok tak sesuai untuk kanak-kanak. Pada pendapat saya tak sesuai untuk kanak-kanak disebabkan TikTok ni dia punya skop dia terlalu luas. So tak sesuai pada kanak-kanak. Jadi YouTuber atau influencer perlu tengoklah target mana yang diorang nak pergi, konten apa yang diorang nak buat. Lepas tu menentukan kategori konten, jenis isi atau kategori yang ingin disampaikan. Macam saya cakap tadi, kalau dia ingin sampaikan konten itu seperti contoh macam video permainan kanak-kanak ke, dekat mana dia perlu buat, platform apa dia perlu gunakan. Kalau dia nak sampaikan contoh macam konten masakan, dekat mana dia perlu siarkan dia punya konten tu. Tak semua platform sesuai untuk dia buat. So macam lagi contoh untuk remaja, golongan remaja, sekarang gaming. YouTube, diorang akan pakai platform YouTube, Facebook, live, IG apa sebagainya kan. So kita kena tengok dekat situ sesuai ke tak dan target diorang tu dekat siapa. Tak semuanya sesuai. Lepas tu tentukan format atau jenis konten. Format atau jenis konten ini adalah bermaksud bentuk apa konten ingin disampaikan. Sebagai contoh adalah bentuk lisan ke, tulisan teks atau blog, video atau visual. Sebab macam kita sekarang, macam kita tahu konten diorang ni bukannya sekadar dengan kata-kata tulisan. Video macam diorang akan buat vlog, diorang akan buat live semua tu. So nak jadi yang konten terbaik kita kena tengok beberapa faktor yang saya sebutkan tadi. Lepas tu cara penyelesaian tentang konten sampah. Macam kita lihat sekarang ni kebanyakannya masyarakat luar diorang mau jadi influencer atau YouTuber sebab bagi diorang YouTube atau nak jadi influencer ni adalah satu kejaya yang membolehkan membuahkan hasil yang lumayan. So diorang kebanyakannya akan ambil jalan pintas untuk jadi orang cakap bahasa kasar untuk jadi famous. So dekat situ diorang akan buat macam yang moderator sebut tadi, konten sampah. So diorang akan buat satu konten yang boleh menjatuhkan maruah diri lah. So ada satu artikel yang baru ni keluar,
ada YouTuber tu buat prank sehingga kan ada satu artikel tu ibu bapa tu dia macam bercakap balik tentang anak dia yang terlampau taksub dengan prank yang salah satu YouTuber buat dekat YouTube lah kan. So kat situ memberi orang cakap memudaratkan. Maksudnya kat situ tak elok lah. Tak elok lah untuk kanak-kanak. Golongan kanak-kanak tidak sesuai lah untuk melihat konten tu. So dekat situ sepatutnya kalau YouTuber tu dia tahu target dia adalah golongan kanak-kanak dan remaja. Sepatutnya tidak sesuai lah dia mengeluarkan konten prank seperti tu. Sebab setahu saya prank yang ada macam prank bunuh diri, lepas tu prank yang mengarut-ngarut terlampau tak memberikan manfaat lah kepada kanak-kanak tu. So dekat situ salah lah. Dia kena tengok juga. Dia target remaja tapi dia buat konten situ. Apa kata kalau dia buat konten yang lebih manfaat? Cakap apa? Yang memberi manfaat kepada kanak-kanak zaman sekarang lah. Tambah sekarang ni zaman pandemik. So memang media sosial adalah salah satu cabang yang golongan, bukan setakat golongan remaja, kita sendiri pun akan guna untuk zaman pandemik ni kan. So dekat situ maksudnya YouTuber dan influencer perlulah tengok target diorang siapa, perlu tengok beberapa perkara lah sebelum diorang nak jadi influencer atau YouTuber. Tu daripada saya. Terima kasih. Baiklah, sungguh intelektual pemikiran saudari panel yang ketiga. Memang tidak disangka lagi lah pada masa kini masyarakat lebih perlulah berprihatin dengan membuat konten yang memberi faedah. Perlu kerana setiap apa yang kita masukkan di media sosial, tak kira di mana-mana kan, macam saudari Anisah kita tadi cakap seperti di bukan saja di YouTube, macam orang kata Omi TV, ada juga orang buat konten di sana kan. Apa lagi? TikTok, macam-macam lah. Macam sekarang ni yang kita pun tak terjangkau yang kita banyak aplikesen yang ditubuhkan sekarang. Jadi konten-konten tersebut perlulah mengikut usia kan. Macam kita kata kalau kita nak fokus kepada kanak-kanak, fokuslah konten tu lebih kepada kanak-kanak dan gunakan medium yang sesuai untuk kanak-kanak. Macam kalau untuk orang yang lebih tua, mungkin kita perlu gunakan medium-medium yang kebiasaannya orang yang berusia ni guna. Kalau untuk konten-konten remaja, gunalah seperti Instagram ke, TikTok ke, yang memberi manfaat lah sebab ialah masa kini kira seharian kita 90% masa kita dekat telefon saja kan. Setelah perkara tersebut akan menjadi ikutan lah dan pengaruh, kalau baik apa yang dilihat, baiklah pengaruh dan ikutannya setiap masyarakat kan. Kerana bukan sahaja kita di Malaysia ni yang melihat apa yang dikreatorkan, walaupun orang kata orang Melayu yang masukkan di setiap medium tu, tapi orang luar juga boleh membuat orang kata research lah tentang budaya kita kan, macam tu. Ya. Okay, jadi maaf ya. Tadi pun kawan kita ada lag sedikit kan. Okay, terima kasihlah saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana hadir dan sudilah menyuarakan pendapat masing-masing. Memberi masa lah orang kata, sebab masa kini kan kita perlu freekan masa kerana
sebagailah kerja yang kita perlu buat. Jadi moga apa yang kita dapat pada hari ini kita kongsikan bersama, masuk telinga kanan, janganlah keluar telinga kiri ya. Nampaknya masa amat mencuburi kita. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah satu perkara yang kita perlu pandang remeh ya, kerana semakin kita makan di mamah usia, semakin makan semakin meningkatlah dunia, semakin juga tinggilah teknologi kita. Jadi setiap individu perlulah bertanggungjawab dan membendung kemudian ini daripada terus menjadi parah. Okey. Sebelum menunding jari kepada mana-mana pihak, ialah kita renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita, kemudi itu agama. Perihalilah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada kita. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Maha Pencipta dan yang kurang itu datang daripada kekilafan diri kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri forum content creator pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.